Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa 'alayka natawakkal wa ilaykal masir. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع وزنجم الصالحيات. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan, atas segala nikmat yang kita tahu dan yang kita tak tahu. Kita masih hidup di dunia ini di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam taman syurga menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam sebagai tetamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebenarnya saya sudah jadi seperti sebagai mainan terjun. Sebenarnya bukan hari ini hari saya. Tadi bila mereka call antara maghrib dan isya hari ini saya tak ada apa-apa. Tapi bila isya saya ada kuliah. Mana ini sampai isya insyaAllah, sampai azan saya akan berhenti insyaAllah ta'ala. Tapi tak apa, saya ambil peluang untuk menghidupkan ataupun mengimarah waktu antara maghrib dan isya. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ma baina al-maghrib wal isya ahya Allah qalbahu yawma tamutul qulub." Sesiapa yang menghidupkan ataupun mengimarahkan waktu antara maghrib dan isya, Allah akan menghidupkan hatinya ketika banyak hati manusia mati. Hidup antara maghrib dan isya. Allah memuji di dalam Al-Quran orang yang hidupkan waktu antara maghrib dan isya di dalam Al-Quran. Allah telah berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Sayyidatina Aisyah mentafsirkan ayat ini, dia telah berkata mereka yang menghidupkan antara maghrib dan isya. Tatajafa junubuhum, makna ini mereka meninggal rumah mereka dan katil mereka, maknanya tak tidur antara maghrib dan isya. Allah memujikan mereka di dalam Al-Quran. Tinggal rumah, duduk di dalam masjid, baca Quran, baca zikir ataupun belajar menuntut ilmu agama Islam. Dan alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kita masih berada di hari raya Idul Adha. Dan sebaik-baik zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tasyrik ialah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas setiap solat. Tidak ada kecualian. Makna ini solat fardu, bila kita habis daripada solat fardu, sunnah kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita takbir sebentar tadi. Allahu Akbar. Ini yang takbir yang paling pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Makna ini kalau kita seorang buat 2 rakaat selepas salat maghrib, sunnah pun takbir. Sunnah takbir, walaupun takbir yang pendek. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Cukup. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sunnah muakkad. Takbir itu pada hari-hari tasyrik sampai esok, sampai hari esok, betul lah. Hari esok, hari last. Makna ini dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 qaul takbir itu.
Sebab nama takbir di dalam mazhab Imam Syafi'i dua bahagian, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak bermula pada malam pertama, malam hari raya, selepas solat maghrib. Ini mutlak. Bila-bila boleh takbir, sunnah. Bila-bila sampai habis ataupun sampai keluar daripada solat hari raya. Bila imam sudah salam daripada solat hari raya, jadi takbir muqayyad, takbir khusus. Makna ini selepas solat sahaja, solat fardu ataupun solat sunnah. Ini muqayyad, khusus untuk satu waktu atau untuk waktu yang khusus. Ini muqayyad, ikatan. Takbir itu ikat dengan waktu solat, selepas solat fardu ataupun solat sunnah. Sunnah takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bila? Sampai hari esok. Tapi hari esok bila? Sampai solat maghrib ataupun sampai solat asr. Ada dua kaul dalam mazhab Imam Syafi'i. Kaul ada khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala telah berkata di dalam kitab At-Tuhfah, sunnah takbir sampai solat asr, sampai selepas solat asr, daripada hari yang terakhir daripada ayam Tashrik. Tapi kaul lain, kaul kedua, sampai maghrib. Sampai maghrib, ini kaul Imam Nawawi. Sampai solat maghrib kena sunnah takbir. Maknanya tapi kita ikut kaul Ibn Hajar, takbir habis selepas solat asr. Ini ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang daripada ibadah ini, jangan lepas peluang ini. Makna ini setiap solat kita buat sunnah ataupun fardu, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah taala kita akan mula bukan daripada hari ini. Kita belajar dan mengajar kitab Bidayatul Hidayah. Kitab ini kitab kecil tapi hakikatnya besar. Dia ada dua ilmu, ilmu ibadat dan ilmu hati. Baik, bahagian ibadat, salat, puasa dan sebagainya, dan satu bahagian ibadat hati, jiwa. Bagaimana jiwa kita, bagaimana kita bersihkan jiwa kita. Namanya Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Baru mula, kita baru mula. Bidayatul Hidayah. Makna ini orang yang atas sekali kena bermula dengan di bawah, dengan peringkat yang bawah, baru dia boleh sampai ke atas. Tapi ada orang ambil kitab yang tinggi, sangat tinggi, tapi dia tak tahu asas ilmu itu. Bidayatul Hidayah, tuan-tuan, puan-puan, ini salah satu kitab antara kitab-kitab ilmu tasawuf, ilmu jiwa, ilmu hati. Dan orang yang menulis kitab ini orang yang sangat hebat dan yang terkenal pada zamannya dan sampai zaman sekarang. Zaman sekarang. Al-Imam Abu Hamid, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi An-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 450 Hijrah. Imam Ghazali wulida am 450 lil Hijrah. Dia lahir pada tahun 450 Hijrah. Sebelum saya tapi hari ini insya-Allah taala marilah kita sama-sama mengetahui siapakah itu Imam Al-Ghazali dan apakah terjemah sejarah kehidupan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Saya yakin kita semua biasa dengan nama Imam Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abi Hamid Al-Ghazali. Tapi siapakah itu Imam Ghazali? Sebelum saya menceritakan kepada tuan-tuan, puan-puan, saya nak terangkan kepada tuan-tuan, puan-puan bagaimana
saya sendiri ambil sanad daripada dengan buku ini sampai Imam Ghazali. Sebab ini satu perkara yang penting. Satu perkara yang penting, ilmu sanad. Nak belajar dengan seorang, apakah sanadnya? Sampai imam itu. Nak belajar Imam Ghazali, kita nak sanad Ustaz Abdullah sampai Imam Ghazali, sampai kitab ini. Bagaimana Ustaz Abdullah belajar kitab ini? Melalui siapa? Ada orang dia boleh mengajar kitab-kitab tanpa dia belajar kitab itu, tanpa dia baca kitab itu terhadap gurunya. Ini tak boleh, khusus zaman ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Inna hadzal ilmu din." Sesungguhnya ilmu ini ialah agama. "Fanzuru," maka hendaklah kamu, "amman ta'khudhu dinakum." Tengoklah daripada siapa kamu mengambil agamamu. Ilmu ini agama. Makna ini bukan dari siapa-siapa pun kita boleh belajar. Kalau kita nak pergi ke satu hospital, nak buat operation ataupun sebagainya, kita sebelum buat operation itu, sebelum masuk dalam hospital itu, kita mesti tanya, bagaimana hospital itu? Sebab kita takut atas badan kita. Betul tak tuan-tuan, puan-puan? Makna ini kita mencari doktor yang hebat. Yang hebat. Bukan mana-mana boleh potong badan kita, potong kaki, potong borot. Tak. Kita tahu siapakah orang itu, siapakah doktor itu. Kita nak makan pun, tengok restoran-restoran yang ramai orang beratur di sisinya. Restoran yang bersih, kemas, makanannya sedap, semua orang suka. Semua orang suka, datang daripada jauh. Baik, tapi sana saya bertalaki kitab ini. Saya membaca kitab ini secara bertalaki dengan Al-Habib Al-Allamah Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dan beliau bertalaki membacanya secara bertalaki daripada Al-Imam Muhammad As-Siddiq Al-Ghimari, dan beliau daripada Muhaddis Al-Haramain Abu Hafs Umar bin Hamdan, dan beliau daripada Syekh Muhammad Mahfuz bin Abdullah At-Turmusi, dan beliau daripada Syekh Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Shata, dan beliau daripada Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti mazhab Imam Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Beliau daripada Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyadi, dan beliau daripada Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, dan beliau daripada Muhammad bin Salim Al-Hafani. Beliau daripada Al-Imam Al-Bidairi radhiyallahu anhu wa arda, dan beliau daripada Al-Imam Al-Mulla Ibrahim Al-Kaurani, dan beliau daripada Syekh Muhammad bin Al-Sharif, dan beliau daripada Al-Faqih Ali bin Muhammad Al-Hakami, dan beliau daripada Al-Imam Al-Shihab Ahmad bin Hajar Al-Haytami, dan beliau daripada Al-Imam Al-Qadhi Zakaria. Beliau daripada Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar ini salah satu ulama yang terkenal. Daripada beliau daripada Al-Imam Abi Ishaq At-Tanuhi, dan beliau daripada Al-Imam At-Taqi Sulaiman bin Hamzah, dan beliau daripada Syekh Umar bin Karam Ad-Dainuri, dan beliau daripada Al-Hafidh Abil Faraj Abdul Khaliq bin Ahmad bin Yusuf, dan beliau daripada Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini sanad saya sampai daripada guru saya sampai Al-Imam Al-Ghazali. Makna ini ada ikatan. InsyaAllah bila habis Ustaz insyaAllah akan memberi ijazah kepada tuan-tuan, puan-puan. Makna ini kita sudah ada ikatan dengan para ulama, Makna ini pada hari kiamah mereka tak boleh tinggal kita masuk ke neraka wal-iyazu billahi ta'ala. Makna ini kita masuk di bawah syafaat mereka, syafaat para ulama. Nabi salah satu imam kata, al-isnadu minad din. Al-isnad, sanad itu daripada agama. Walau al-isnad, kalaulah tidak ada sanad, semua orang boleh cakap apa-apa. Tapi bila ada sanad tak boleh. Mana boleh? Seorang boleh mengajar qiraat. Dia mengajar qiraat tanpa sanad, tak boleh.
seorang boleh mengajar kitab ini tanpa sanad? Mana boleh? Tak boleh. Sebab banyak perkataan. Bukan ini kitab ini semua betul-betul. Ada tulisan yang salah, ada satu titik yang berada tanpa mereka tahu, macam-macam ada. Tapi bila ada sanad, kita tenang hati. Makna ini kita ambil ilmu agama Islam melalui sanad, melalui ulama yang punyai sanad. Kalau seorang nak pergi ke universiti, nak mengajar di situ, tapi dia tidak ada sijil, boleh dia bicara di sana? Dia tidak ada sijil, tapi dia pandai bicara, Masya Allah, tapi tak ada sijil, tidak ada sijil. Boleh dia masuk dalam universiti itu? Tak boleh, tidak ada sijil. Makna ini kalau seorang nak duduk atas kursi ini mesti ada sijil sampai Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sijil sampai Muhammad bin Abdullah. Apakah sijil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah sanad. Sanad itu sijil daripada Universiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, puan-puan. Siapakah itu Al-Imam Al-Ghazali? Al-Imam Al-Ghazali namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali za atasnya baris atas. Tapi ada riwayat lain Al-Ghazali, sabdu dengan sabdu Al-Ghazali. Kenapa namanya? Kabilahnya Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali. Sebab nama karyanya, kampungnya Ghazal. Namanya Ghazal. Sebab dia panggil Al-Ghazali. Macam seorang fulan bin fulan Al-Malizi. Kenapa Al-Malizi? Sebab dia daripada Malaysia. Dia Al-Ghazali asalnya daripada kampung yang bernama Ghazal. Namanya Al-Ghazal. Mereka panggil dia Abu Hamid atau Abi Hamid. Sebab dia ada anak namanya Hamid. Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Tapi sebenarnya dia tidak ada anak lelaki. Tapi macam galarahnya, dia tidak ada lelaki. Sebab sunnah seorang ada laqab, kunyah. Apa kunyah? Makna ini fulan ayah, macam anaknya Muhammad, waris. Nama ini waris. Kalau Melayu, maknanya kita panggil dia dengan ayah fulan. Namanya Muhammad Abu fulan, ayah Muhammad. Walaupun dia belum kahwin. Maknanya dia fikir bila dia kahwin dapat anak, dia bagi nama Muhammad. Panggil dia Abu Muhammad. Macam ustaz panggil ustaz Abu Muhammad. Tapi saya tidak ada anak lelaki. Tak ada lelaki. Sebab sunnah ini kunyah. Abu Hamid Al-Ghazali dia tidak ada lelaki. 3 perempuan. Ada anak 3, semua perempuan. Tidak ada lelaki. Baik. Ini jika kita panggil dia Al-Ghazali dengan sabdu, makna ini menunjuk kepada kampungnya. Baik, namanya merujuk kepada kampungnya. Kalau kita panggil Al-Ghazali tanpa sabdu, maknanya orang yang tukar kain, yang tukar baju, tukar kain, itu Ghazal. Ghazal. Sebab ayahnya orang yang tukar baju, menjahit baju. Ghazal, namanya Ghazal. Orang panggil dia Ghazali. Contoh Al-Imam Az-Zayyat. Ada seorang ulama hadis muhaddisin yang terkenal daripada kalangan ulama muhaddisin, namanya Al-Imam Az-Zayyat. Apa makna Az-Zayyat? Zai itu minyak makan. Tapi orang panggil dia Az-Zayyat, Al-Imam Az-Zayyat, sebab dia jual minyak. Dulu semua ulama mesti ada kerja. Tidak ada seulama tanpa kerja. Sebab mereka bila mengajar secara percuma, lillahi ta'ala, ikhlas, lillahi ta'ala. Maknanya dia tak perlu apa-apa daripada manusia yang datang belajar dengannya. Tapi sebab dia sudah ada kerja. Ada orang namanya Al-Imam Az-Zayyat. Orang panggil dia Zayyat sebab dia jual minyak masak. Zait
Sebab minyak dalam bahasa Arab zait. Minyak masal. Kalau kita bagi Al-Imam An-Nahas. Al-Imam An-Nahas salah satu ulama yang terkenal, muhaddisin, fuqaha, tapi nahas sebab dia tukar bisi. Merujuk kepada kerjanya. Al-Imam Al-Ghazali pun ayahnya dia jahit baju ghazl, al-ghazl wal nasi. Baik. Tapi dia membesar dalam keluarga yang sangat fakir. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sangat fakir. Ayahnya fakir. Sebab dia ada satu adiknya namanya Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad bin Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, 3 Muhammad. Kenapa dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Sebab dulu orang suka bagi nama Muhammad. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-baitul ladzi fihi ismu Muhammad la yafqur abadan." Rumah yang ada di dalamnya seorang bernama Muhammad tak akan jadi fakir langsung. Tak jadi fakir rumah itu. Jika ada di dalamnya seorang namanya Muhammad, tak akan jadi fakir. Dan mereka pun tabarruk, dia bagi nama Muhammad, mesti setiap rumah ada Muhammad. Sampai sekarang kalau kita tengok rumah-rumah orang-orang Arab, semua mesti ada seorang nama Muhammad. Ada satu rumah jiran saya ada 4 orang, semua Muhammad. Adik-beradik, semua adik-beradik, tapi semua orang nak Muhammad pun. Sebab di sana satu family masih ibu bapa hidup tak boleh. Bisa. Tak boleh. Masih ibu bapa hidup mesti semua orang duduk sama. Tapi semua orang nak Muhammad. Kadang-kadang ibu bapa mereka umur banyak, masya-Allah. 90, 80 sudah ada 20 orang, 50 orang dalam satu rumah. Satu rumah jiran saya pun berapa orang di dalamnya? 112 orang. Wallahi 112 orang di dalamnya. Semua masya-Allah. Sebab ibu bapa mereka masih hidup. Tak boleh bisa. Rumah besar. Maknanya kalau mereka nak buat grup WhatsApp berapa? 2,5. Kalau buat majlis, kalau tak perlu panggil orang, sendiri-sendiri. Tapi banyak nama Muhammad. Sebab ini nama Muhammad bin Muhammad. Pada satu hal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan puan-puan, ada satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel." Ulama-ulama umatku, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti nabi-nabi Bani Israel. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, seorang ulama dia baca hadis ini. Ulama ummati, ulama umatku seperti nabi Bani Israel, seperti nabi yang dulu. Dia macam tak puas hati. Bagaimana seorang daripada umat Nabi Muhammad SAW, seorang alim tapi darajatnya macam Nabi Bani Israel. Dia ulama tapi dia tak yakin kepada hadis Nabi SAW ini. Tapi dia terus tidur. Subhanallah, dia tidur. Ada riwayat lain dia balik ke rumah. Sebab cerita ini antara Maghrib dan Isya. Bila dia balik ke rumah, dia mimpi Rasulullah dan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemimpian Nabi Muhammad SAW di dalam tidur benar. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang masyhur. Lepas tu dia mimpi Rasulullah dan Nabi Musa, Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa berbual dengan Nabi Muhammad, dia dengar sahaja. Dia kata, "Wahai Nabi Muhammad," Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, dalam hadis kamu, ulama umatku seperti nabi-nabi kita. Bagaimana?" Dia kata, "Tunggulah. Bagaimana? Nak tahu?" Dia kata, "Tak apa, tengoklah." Lepas tu dia tengok, dia kata Nabi SAW kepada Nabi Musa, "Tengoklah kepada mereka yang ada di sana. Ada berapa orang? Di antara mereka Al-Imam Al-Ghazali." Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, 3 Muhammad. Antara mereka Imam Ghazali.
Dia kata boleh tanya seorang daripada mereka. Mereka ulama daripada umatku. Lepas tu dia tanya Imam Ghazali, Nabi Musa. Dia kata, kamu, siapakah nama kamu? Imam Ghazali jawab, aku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa berkata kepada Imam Ghazali, aku tanya, siapa nama kamu? Bukan ayahmu, dadumu, tapi kamu bagi saya ayahmu, dadumu, dan kabilah kamu. Lepas tu Sayyidina Imam Ghazali tengok Nabi Muhammad. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak saya jawab kepada Nabi Musa ataupun aku ikut cara adab? Tak jawab. Dia kata, tak jawab. Jawab. Dia kata, wahai Nabiullah, bila Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa, dan apa yang di dalam tangan kamu wahai Musa? Bila dia dekat Tur Saina, Allah bertanya kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa pakai kayu. Apakah di dalam tangan kamu wahai Musa? Apakah jawab Nabi Musa alaihi salam? Nabi Musa menjawab, inilah tongkatku, aku berpegang kepadanya dan semasa aku berjalan. Ini yang pertama. Dan aku memukul dengannya daun-daun kayu untuk kambing saya. Dan ada urusan yang lain. Allah sahaja tanya kamu apa yang ada di dalam tangan kamu. Kamu cakap tongkat. Tapi kamu cakap tongkat saya, aku memegangnya dan aku memukul kambing saya. Dan 3 jawab cukup. Cakap Allah tahu kamu buat apa dengan kayu ini. Allah tahu. Tapi Allah tanya kamu apa yang ada di dalam tangan kamu wahai Musa. Apa yang ada di dalam tangan kamu? Kayu. Habis, cukup. Allah tahu kamu buat apa dengannya. Terus Nabi Musa dia tengok kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kata, wahai Muhammad, ya, ulama umatmu seperti nabi-nabi kita. 1-0. Subhanallah. Inilah kelebihan Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dan kita sudah tahu, tuan-tuan, puan-puan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membesar dalam keadaan fakir dan susah. Sebanyak ulama bila dia lahir, dia hidup dalam keadaan susah. Seperti Al-Imam Malik, seperti Al-Imam Syafi'i. Sebab ulama kata tidak ada pun seorang ulama yang kaya. Walaupun Imam Abi Hanifah kaya sikit. Imam Abi Hanifah dia menjaga jual kain. Jual kain. Jual kain macam jekyll. Dia jual kain, bisnis kain. Imam Abi Hanifah rahimahullah ta'ala. Sebab ulama kata tidak ada seorang yang menjaga dengan yang buat bisnis kain, malaikat dia akan berjaya. Dia berjaya kalau dia bisnis kain, dia berjaya dengan barakah doa Imam Abi Hanifah. Rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Maknanya banyak ulama bila dia hidup, dia dalam keadaan susah. Sebab tujuan mereka, matlaban mereka menjaga ilmu agama Islam, menjaga ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada masa untuk mereka, untuk menyibukkan mereka dengan dunia, ataupun untuk mereka ambil berat dengan dunia. Tak ada masa. Baiklah, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dia lahir pada tahun 450 sama tahun 1058. Baik, di Tabran, di Tus. Tus itu dekat mana? Dekat Iran. Sekarang. Ada satu riwayat lain, dia lahir pada tahun 451. Imam Ghazali lahir pada tahun 451 Hijrah, sama 1059. Baik. Dan ayahnya dia orang yang jahit
kain, dan dia jual. Dan kerjanya ayahnya, dia menjaga ulama, berkhidmah dengan ulama dan ahli sufi pada zamannya. Dan dia tidak ada anak malaikat Imam Ghazali, dan ada satu lagi namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ahmad lagi kecil daripada Imam Al-Ghazali. Dan ayahnya dia selalu suka kepada Imam Al-Ghazali, dan dia selalu memegang kepalanya ayahnya. Dia selalu memegang kepalanya. Dia kata, ya Allah, jadikanlah anak aku ini orang yang faqih besar, faqih, ahli fikir, ulama yang besar. Tapi tengoklah bagaimana Allah menjaga doanya, doa ayahnya. Walaupun ayah Imam Ghazali bukan ulama, orang biasa suka berkhidmat dengan ulama dan salihin, tapi dia bukan orang alim. Tapi hari-hari bila dia nampak anaknya, dia kata, ya Allah, jadikanlah anakku orang alim, jadikanlah anakku orang alim. Doa, dengan barakah doa ayahnya, Allah menjadikan dia orang yang paling alim pada zamannya. Dia mufti, para mufti pada zamannya. Dia alim para ulama pada zamannya. Al-Imam Al-Ghazali. Sebab niat ayahnya seperti niat apa nama? Bukan Maryam binat Imran. Isa bin Maryam. Siapa nama ayah ibu Maryam? Wa Maryam binat Imran. Inna nubashshiruki qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Imratu Imran. Anak Imran. Baik, bila dia hamil, di dalam perutnya dia kata, ya Allah, aku bernazar kepadamu. Bila aku lahir, jika aku dapat satu anak lelaki, menjadikan dia berkhidmat untuk rumahmu. Qalat imra'atu rabbi inni nadartu laka, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan anaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bila dia lahir, dia dapat Maryam. Dia tak lahir anak lelaki, dia lahir perempuan, Maryam. Bila dia lahir, dia kata, ya Allah, rabbi inni wada'tuha untha, wahai Tuhanku, aku lahir dengan perempuan, dengan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, dan Allah yang lagi tahu daripadanya. Tapi bila Maryam, dia tengah hamil tanpa suami, tanpa lelaki, dia lahir dengan Isa bin Maryam, dengan satu Nabi. Tengok bagaimana Allah menjaga niat, bukan niat Maryam, niat ibu Maryam. Makna ini, jika seorang nak kahwin, sebelum dia kahwin, sebelum dia jumpa isterinya, dia sudah buat banyak niat lillahi ta'ala. Jika aku dapat anak, jika aku dapat zuriat, aku menjadikannya lillahi ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ini, bila kita menjadikannya lillahi ta'ala, Allah yang menjagakannya. Sudah jadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita semua hak milik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini secara khusus kita serahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa yang ada di dalam perut isteri saya, aku menjadikannya kerana kamu. Tapi bukan terus kahwin. Kadang-kadang kita ada 2 anak, 3 anak, semua nakal, jahat. Tak ada pun seorang yang baik. Sebab tidak ada niat. Betul tuan-tuan, puan-puan, tidak ada niat, tidak ada asas yang kuat daripada awal. Sekarang semua orang nak kahwin untuk apa? Nak nafsu, untuk nafsu. Cari dia, beri kepala nak cari perempuan yang cantik sahaja. Cantik, mana cantik? Ini tak cantik, ini. Nak apa daripada cantiknya? Kalau dia baik, sudah salihah, sudah boleh mendidikkan anak kamu setelah kamu kahwin, tak apa. Kalau tak cantik, tak apa, tutup lampu. Betul lah, ini yang penting, salihah yang boleh mendidikkan kamu dan mendidikkan anak kamu. Bila dia cantik, sebab nafsu tuan-tuan, puan-puan, betul, sekejap sahaja. Yang penting, selepas kita kahwin, selepas kita dapat anak, siapa yang mendidikkan dia? Khusus, sebab lelaki selalu keluar, selalu sibuk, dia tak boleh mendidikkan anaknya. Tapi bila ada perempuan betul-betul, ada seorang datang kepada saya,
Dia nak kahwin anak murid saya. Lepas tu saya ada seorang Masya Allah, dia Masya Allah, tapi apa nama? Hatinya jantik. Saya kata boleh kahwin dengan Fulana, boleh kahwin dengan dia. Dia baik Masya Allah, dia perempuan betul, dan dia punya sifat perempuan yang betul-betul. Lepas tu dia Masya Allah, semua baik, cantik, semua. Tapi dia tak pandai masak. Bila dia tanya pandai masak, tak, saya tak pandai masak betul. Dia pening kepala, Ustaz, ini isteri saya, ini anak murid Ustaz yang Ustaz nak saya kahwin dengan dia tak pandai masak. Tak pandai masak, tidak ada masalah. Saya kata, abang, kamu nak buka restoran ke? Nak buka restoran? Nak tukar masak? Tak ada masalah. Bukan kamu nak kahwin dengan dia untuk buka restoran. Tak, cari yang salihah. Tengok Imam Malik, Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu warḍah. Bila dia kahwin, betul. Imam Malik bila dia kahwin, dulu tak boleh nampak perempuan. Bila dia kahwin, tawakul sahaja. Depan dia dua cara sahaja, sabar dan ridha. Syukur dan sabar. Kalau dia Masya Allah cantik, dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia Masya Allah macam dia yang dia nak, syukur kepada Allah. Tapi kalau dia terbalik, kena sabar. Habis masuk dalam perang dunia, kena sabar sampai habis. Insya Allah Allah mudahkan urusan kamu. Kalau mati tak apa, mujahid mati syahid masuk syurga. Bila dia kahwin, dia tak nampak isterinya. Tiba-tiba, saya pun Ustaz, bila kahwin saya tak nampak isteri saya. Tawakul sahaja. Suruh ibu saya, adik saya boleh tengoknya, terus kahwin. Tapi kadang-kadang mata mereka bukan macam mata kita. Betul, kadang-kadang nampak seorang lelaki atau perempuan, kita fikir siapa yang boleh kahwin dengan dia. Anak boleh dia kahwin, tak ada orang boleh terimanya. Lelaki atau perempuan. Tapi kadang-kadang subhanallah mereka berkahwin sebelum orang, handsome dan cantik. Sudah Masya Allah kahwin. Sebab mata lain. Tapi kita tawakul, tak boleh tengok hantar ibu. Imam Malik pun bila dia kahwin, dia tawakul. Bila dia masuk malam pertama, bila dia buka, dia Masya Allah, sebelum baca surah Taha, dia baca terus Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Betul, dia kata, apakah perempuan ini? Dia duduk dengannya satu malam sahaja. Satu malam. Dia tunggu bila azan fajar. Tunggu azan fajar, nak lari. Terus, tapi sebelum dia keluar, isterinya nampak dia tak berapa seronok, tak suka, hatinya tak sedap. Dia kata, wahai Malik, qad yukhbi'u Allahu at-tayyiba fil khabith. Mungkin Allah simpankan kebaikan di dalam perkara yang buruk. Allah simpan satu perkara yang baik di dalam perkara yang buruk. Dia kata, kalau saya tak cantik, kalau saya buruk di dalam mata kamu, mungkin Allah simpan di dalam saya satu perkara yang baik, yang mulia. Apa dia nak buat kuliah yang ada? Lari subuh, dia pergi salat subuh, lepas tu dia lari ke Baghdad. 20 tahun tuan-tuan puan-puan, 20 tahun tinggal isterinya. 20 tahun. Ada riwayat lain 30 lebih. Baru dia fikir ini amanah, bagaimana. Subhanallah, tapi bila dia jumpanya Imam Anas Malik, jumpanya satu malam dia sudah hamil. Bila dia balik ke Madinah, sebelum dia pergi ke rumah, dia masuk masjid. Selepas subuh, salat subuh, dia sampai sebelum subuh, tidur dekat masjid. Sebab makruh kalau seorang sampai daripada musafir, makruh masuk rumah waktu malam. Ataupun kena bagi tahu. Tapi sekarang sudah telefon. Sebabnya kena sediakan semua. Tapi kalau masuk isterinya dalam keadaan yang tak sesuai, dia pening kepala.
Istrinya buka pintu, oh, datang dari mana? Apa tadi? Dia sudah rindu betul, tapi nampak apa namanya? Makna ini sunnah bagi tahunya. Ataupun masuk selepas salat subuh. Masuk rumah selepas salat subuh. Baik. Dia tak masuk rumah, tidur dekat masjid. Lepas subuh ada satu halaqah majlis ilmu hadis. Tapi dia duduk belakang, dia malu. Tapi nampak berapa orang, ramai orang yang sudah tua. Mereka belajar dengan seorang yang kecil. Ada. Dia terkejut. Dia Masya Allah handsome, ilmunya hebat, mukanya penuh cahaya ilmu. Dia mengajar ilmu hadis. Dia terkejut. Semua orang, dia apa nama, kalau dalam bahasa Arab, jalal, haibat, tegak. Dia terkejut, siapakah budak ini? Tapi bila mereka habis, semua orang cium tangan dia. Dia kecil, tapi orang sudah besar. Anak-anak muridnya semua hormatnya, muliakan dia. Lepas itu dia panggil seorang, siapakah budak itu? Dia kata, ini imam. Imam? Ya, ini imam ahli Madinah, imam kota Madinah. Siapakah nama dia? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ya, rumah dia dekat mana? Rumah itu. Dia menuju kepada rumahnya sendiri. Ya Allah. Dia terus, bila nampak Imam Anas balik ke rumah, dia masuk rumah, dia belakang dia. Dia ikut. Bila dia Imam Anas nak masuk rumah, dia panggil dia, wahai Imam, saya duduk dekat pintu ini. Saya menunggu kamu dekat pintu ini. Bila kamu masuk jumpa ibumu, bagi tahu dia ada seorang dekat pintu. Ada seorang dekat pintu. Imam Anas terkejut. Siapakah orang ini? Ini ibu saya. Siapakah kamu? Siapakah tuan? Dia kata tak apa. Bila kamu masuk, jika ibu kamu tanya siapakah yang ada di sisi pintu, bagi tahu dia ada seorang. Dia berkata, mungkin Allah simpan satu benda yang baik dalam benda yang buruk. Bagi tahunya. Dia masuk terus, cium tangan ibunya. Dia kata, wahai ibu, ada seorang dekat pintu rumah. Dia kata, siapakah orang itu? Dia kata, bagi tahu ibumu, mungkin Allah simpan satu benda yang baik dalam benda yang buruk. Dia kata, itu ayahmu. Sebab ini rahsia antaranya dan suaminya. Dia tak bagi tahu orang lain. Dia tak cerita. Maknanya dia sudah faham. Dia kata, itu ayahmu. Tengoklah bagaimana Allah menjagakan niat orang yang salih dan salihah. Tengok bagaimana Allah menjagakan niat perempuan ini, ibu Imam Anas rahimahullah ta'ala. Dan tengok bagaimana Allah menjagakan niat Maryam binti Imran, ibunya bagaimana. Tengok bagaimana Allah menjagakan niat ayah Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari dia orang biasa, tapi bila dia nampak anaknya, dia kata, ya Allah, jadikanlah anak aku ini orang yang alim. Orang alim. Tengok sampai sekarang kita sebut nama Imam Ghazali. Makna ini dia dapat pahala dan ayahnya pun dapat pahala. Inilah zuriyah salihah. Karena apa? Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam", jika seorang anak Adam meninggal, inqata'a amaluhu, amalnya sudah putus habis, tak ada. Illa, kecuali min salat, daripada 3 perkara. Illa min salat, jika 3 perkara. Makna ini ada orang, tuan-tuan, puan-puan, ada orang yang sudah mati, tapi hakikat mereka masih hidup. Ada orang yang sudah hidup, yang masih hidup, tapi hakikat mereka sudah mati. Seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, kaman huwa hayy. Maknanya ada seorang yang sudah mati, tapi hakikatnya masih hidup. Bagaimana dia hidup? Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita tengok, kita hidup di dunia ini kerana apa? Nak pahala. Nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita yakin kita akan mati hari ini ataupun esok, tahun ini ataupun tahun depan. Kita yakin mati. Tapi tujuan kita nak cari pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ini ada berapa orang bila dia mati, ganjaran dia masih berterus. Pahalanya masih berterus. Hari-hari, setiap saat, setiap waktu, setiap masa Allah hantar kepada kuburnya pahala dan ganjaran. Siapakah
Hakikah mereka orang yang tinggal di atas bumi, kebaikan ataupun zuriyah salihah ataupun sedekah dan sebagainya. Maknanya hakikah mereka masih hidup. Tapi ada berapa orang dia hidup di dunia ini, tapi hakikah mereka sudah mati. Sudah mati. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Makna ini hati mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran mereka dosa, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, setiap hari, setiap malam tak pernah baca satu ayat. Tujuan mereka, matlamat mereka mencari dunia, harta dan sebagainya. Hakikat mereka mati. Mati. Tidak ada hati, tidak ada jiwa. Mengingati Allah Subhanahu wa taala dan mengingati hari kiamat. Makna ini mereka sudah mati walaupun mereka masih hidup di atas bumi. Imam Ghazali radhiyallahu anhu Allah sudah mati. Sudah mati zahirnya, tapi hakikatnya masih hidup. Tengok dalam majlis ini kita belajar dan mengajar ilmunya yang dia tulis di dalam kitabnya. Masya Allah. Dalam berapa bahasa kitab ini Bidayatul Hidayah? Dalam berapa bahasa? 25 bahasa sudah translate. Melayu, Inggeris, Arab, Fars dan sebagainya. Sampai 25 bahasa. Bidayatul Hidayah sahaja. Kita belum cerita tentang Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Sebab dia ada ikhlas yang kuat. Bukan daripadanya, bukan daripadanya sahaja, daripada Imam Ghazali, bahkan daripada ayahnya. Hari-hari bila dia nampak anaknya, dia bukan fikir, ya Allah jadikanlah anakku doktor, gajinya tinggi. Tak ada masalah, boleh. Ya Allah jadikanlah anakku alim, doktor, tapi kata alim. Sebab ini kan galaran yang kekal. Tapi doktor dan sebagainya sekejap sahaja. Kita ajar anak kita daripada kecil. Bila kamu besar saya nak kamu jadi doktor, nak kamu bawa kabel terbang, nak habis. Dia membesar, mati, habis, kasihan mati. Tak ada pun seorang yang baca hari-hari doa untuk kamu. Tak ada pun seorang yang hantar hadiah kepada roh kamu ketika kamu di dalam kubur seorang. Tak ada masalah, kita boleh minta daripada Allah. Allah menjadikan anak-anak kita doktor, tapi doktor alim, doktor hafiz. Alim hafiz. Apa masalah Imam Ghazali? Imam Ghazali dia pun orang peniaga. Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu Allah imam yang terkenal. Dia pun peniaga, orang yang jual kain, bisnis kain. Imam Zayyad, salah satu ulama hadis muhaddisin yang terkenal, dia Imam Zayyad. Dia tidak ada masalah, dia imam sampai sekarang kita sebut namanya. Dia jual minyak Masar, sebab namanya Imam Zayyad. Tapi dia alim, alim hafiz, peniaga hafiz, doktor hafiz, engineer pun hafiz, jurawat hafiz. Bukan tanpa ilmu. Makna ini, galaran ini yang akan kekal sampai hari kiamat. Pada hari kiamat bukan Allah tak panggil kita wahai Datuk, wahai Tan Sri, wahai doktor, wahai tak. Galaran dunia semua habis. Tapi orang alim galarannya masih kekal. Kalau alim dia panggil alim fulan ibnu fulan, alim. Galaran ulama sahaja yang akan kekal dunia dan akhirat. Dia panggil kita alim. Alim fulan bin fulan. Tapi yang lain semua hamba. Fulan bin fulan sahaja. Tengoklah bagaimana Allah menjagakan niat ayah kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak cerita lagi tentang Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mula belajar, bagaimana keadaan dia bila ayahnya meninggal. Sebab ayahnya meninggal dan dia masih kecil, belum balik dengan adiknya. Siapa yang jaga dia setelah ayahnya sudah meninggal? InsyaAllah kita akan sambung bila ada masa, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Sebab Ustaz nak minta diri, sebab ada kuliah selepas salat Isya di tempat lain. Mudah-mudahan insyaAllah, semoga Allah menjadikan kita daripada kalangan orang alim insyaAllah. Dan semoga Allah menjadikan kita sentiasa di bawah rahmat-Nya dunia dan akhirat. Isya sudah masuk? Dan mudah-mudahan semoga Allah menaikkan hajat tuan-tuan, puan-puan sebelum keluar daripada rumah ini, sebelum keluar daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan
zuriat tuan-tuan, puan-puan, anak-anak tuan-tuan, puan-puan, zuriat salih dan salihah insya-Allah. Dan semoga Allah melihara mereka daripada segala fitnah, jin dan syaitan dan manusia. Dan semoga Allah menjadikan mereka berjaya dunia dan akhirat kita semua. Amin Allahumma amin. Allahumma ya man wafaqana lil khair wa a'anum alayh, wafiqna lil khair wa a'inna alayh, ighfir dhunubana wastur 'uyubana wakshif kurubana waj'alna min ibadika al-mu'minin alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ighfir dhunub al-hadirin wal hadirat wa aslih shu'un al-hadirin wal hadirat waj'al al-hadirin wal hadirat min awraq ibadika al-mu'minin 'ala ma tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan minta maaf doakan saya.